Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, bersama asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain min ya rabbal alamin. Dalam tajuk menjauhi buruk sangka, kita bincang pertengahan dalam topik menjauhi buruk sangka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang orang Islam itu dia selamat daripada lisan dan tangan saudaranya yang lain. Hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam dengan kerasnya kepada muslimin supaya mereka menjauhi segala prasangka dan buruk sangka terhadap manusia, menjauhi dan melemparkan tuduhan jahat dan palsu kepada mereka, tuduhan yang jauh dari kebenaran dan keyakinan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, awaslah terhadap buruk sangka, kerana sesungguhnya sangkaan itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas meminta kita untuk menjauhi segala bentuk prasangka ataupun buruk sangka kepada manusia. Jangan tuduh-tuduh orang buat bondo tak bodoh. Jangan kita jadi hakim, jadi qadi kepada orang lain. Macam-macam kes langgar budak kan. Ada tu yang saya tengok dah nengako dah. Dalam Twitter tu bila tengok, oh nengako ni, nengako. Masuk nengako dah polis tu. Allahu Akbar. Kita ni tak tahu tuan-tuan perjalanan hidup kita ni, bahagian kita masing-masing. Kan? Allah tu maha adil untuk setiap hamba dia. Itu sebab kita ulang setiap kali dalam sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Bila Allah menetapkan sesuatu ketentuan kepada hamba dia yang berbentuk ujian daripada Allah, Allah bagi dia buat salah dalam hidup dia, yang dia akhirnya berdosa, dan Allah hukum dia atas dosa dia itu juga tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau dia dihukum tu, dia nampak maksud dalam hidup dia tu tak ada lain, ibadah pada Allah, taubat pada Allah, kembali balik pada Allah, maka dia boleh menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Doanya lebih mustajab di sisi Allah. Kita ni tak tahu. Sebab kita nak sangka buruk dengan orang ni, mula-mula nak sangka buruk dengan orang, nak tuduh orang buat benda-benda tak betul, menerakokan orang. Kan? Kita fikir diri kita dulu. Fikir kedudukan kita di sisi Allah. Macam mana? Kedudukan amal kita di sisi Allah tak macam mana? Yang paling kita risau tu anak-anak kita. Macam mana besok tak tahu lagi. Jadi kita akan terus bersangka baik dengan orang. Sebelum ni saya sebut macam mana kita nak sangka baik. Tengok orang tua, kita anggap dia dah banyak amal, sedia dia nak masuk syurga Allah. Tengok orang muda, kita dah tahu, oh dia muda lagi, jadi dosa sikit, tak banyak dosa pada Allah Ta'ala. Itu sangka baik. Tengok orang muda, sangka baik. Tengok orang tua, sangka baik. Tengok kanak-kanak, sangka baik. Sangka baik sangat penting, kerana bermulaan kepada perkara-perkara fahsya, mungkar daripada mulut adalah bermula daripada prasangka ataupun su'uzon, buruk sangka. Macam mana nak mula sangka baik dengan makhluk? Kena sangka baik dengan Allah Ta'ala.
Macam mana nak sangka baik dengan Allah? Terima ketentuan Allah. Bila seorang tu dapat nikmat, kita dapat nikmat, kita syukur. Bila sahabat kita, saudara kita yang lain dapat nikmat, kita gembira untuk dia. Sebab dia dapat ketentuan Allah, dia dapat takdir Allah Ta'ala. Kan rukun iman kan, takdir Allah Ta'ala. Macam mana nak gembira bila jiran dapat nikmat? Anak yang cemerlang, rumah yang renovate, kereta yang tukar jadi besar. Macam mana nak rasa gembira? Sangka gembira dulu, sangka buruk, sangka baik dulu dengan Allah Ta'ala. Mesti ada bahagian yang Allah tentukan untuk dia. Mesti ada amal dia yang baik dia buat. Syukur pada Allah Ta'ala, gembira sebab dia dapat nikmat daripada Allah. Dia pun saudara kita Muslim. Kita tak dapat macam mana dia dapat, kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Mungkin ini kadar yang Allah bagi, ketentuan yang Allah bagi, yang mampu kita urus. Kalau kita dapat kekayaan, kita dapat kereta besar, dibimbangi kita tak mampu urus kekayaan, tak mampu urus kemewahan yang Allah bagi. Akhirnya kita ni menjadi orang yang kufur pada nikmat Allah Ta'ala. Akhirnya kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Itu sebab bersyukur, redha dengan ketentuan Allah. Itu permulaan kepada sangka baik dengan makhluk. Dengan apa? Dengan takdir, ketentuan daripada Allah Ta'ala, khairihi wa syarrihi. Baik ke, buruk ke, kita terima, kita redha. Okay. Oleh kerana itu, seorang Muslim yang bertakwa dan sedar, waspada dari tiap perkataan yang diucapkannya, berfikir panjang sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman dan keputusan, tidak luput dari perasaan dan fikirannya akan firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam suratul Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta persoalan, pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Setiap orang itu ada cerita dia masing-masing. Seorang tu jadi gila ke, jadi tak botol ke, jadi macam-macam. Itu semua ada cerita di sebalik. Tuan-tuan tengok, kalau orang perempuan bulan puasa, macam mana dia bawa kereta? Bawa kereta punya bosit laju. Kita tengoklah, kadang-kadang ada orang perempuan dia bawa kereta, bawa laju-laju. Cuba kita sangka baik. Kita bayang, cuba tengok, cuba kita gantian perempuan tu dengan isteri tu, mak gitu. Yang apa yang dia nak kerja kat rumah. Dia kena urus anak dia kena urus lelaki cara sangka baik. Sangka baik. Kita ni banyak cara sebenarnya Allah Ta'ala ni minta kita ni sangka baik berbanding dengan sangka buruk. Banyak jalan sebenarnya lebih sangka baik berbanding dengan sangka buruk. Tapi sebab apa pilih sangka buruk? Sebab hamazat, bisikan, tipu daya, belitan daripada syaitan. Syaitan tu dia mula api-api kat telinga tu. Orang tengoklah. Balik balik. Ada orang masuk potong jalan, balik balik. Semua tu syaitan kan? Kalau kita tahu bahawa segala apa bondo pada pendengaran hati kita ni semua akan disoal oleh Allah Ta'ala, kita akan cari cara untuk sangka baik. Agak dia ni laju-laju nak buang air ke contohnya. Agak dia ni ada bondo lah, dia kerja gitu banyak kita nak sangka baik. Lebih daripada itu, dia bertambah gerun dan gentar dari menyelami rahsia-rahsia manusia, menuduh mereka dan menyangka buruk mereka. Kerana nampak di hadapan hatinya malaikat yang sentiasa merekod dan menulis segala perbuatan, segala perkataannya dan segala tindak tanduknya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib dan atid, dua yang akan menulis amal kita.
Nak buat sangka baik ke, sangka buruk ke, cuba ingat malaikat tu ada ke sebelah. Kita ni tuan-tuan, muslimin muslimat, kita lebih banyak bercakap dengan diri kita berbanding kita bercakap dengan orang. Itu sebab Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya tu dan banyak kitab-kitab lain disebut tentang jago apa yang ada lisan dalam hati kita kena jaga. Lisan dalam hati. Contohnya sekarang ni tuan-tuan dengar saya, tapi saya tak tahu apa yang ada dekat hati tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tengah bercakap. Mungkin tuan-tuan tengah bercakap tentang orang lain, mungkin tuan-tuan tengah bercakap tentang diri tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tengah mengulas apa yang saya cakap, mungkin tuan-tuan tengah bercakap macam-macam. Maknanya bercakap dengan diri tu lebih banyak. Cuba tengok kajian-kajian psikologi. Memang berpuluh-puluh ribu perkataan diucapkan untuk diri berbanding dengan ucapan dengan orang. Itu yang membentuk diri kita, jiwa kita. Itu sebab dalam tasawuf kena jaga mata, kena jaga apa yang kita dengar, kena jaga apa yang kita baca. Sebab itu akan membentuk perkataan-perkataan dalaman yang muncul dalam diri kita. Itu sebab bila pergi majlis ilmu, dia membentuk ruang bicara dalam minda, dalam fikiran. Oh, teringat ustaz tu cakap tu hari. Oh, teringat syekh tu cakap tu hari. Teringat asatizah tu. Nampak? Ruang bercakap dalam diri. Masya-Allah, tabarakallah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang lelaki mengucapkan perkataan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menyangka di mana akan sampai kata-katanya itu, lalu meredainya hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya seorang lelaki yang mengucapkan perkataan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang dia sendiri tidak pernah menyangka bahawa perkataan itu tidak akan sampai ke mana-mana, lalu Allah Subhanahu wa taala memurkainya hingga hari kiamat. Riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ini nak bagi tahu bahawa kalau perkataan kita tu kita sebut dan kita tak sangka pun benda tu boleh tersebar, benda tu boleh sampai kepada orang lain. Kita tak sangka pun, tapi benda tu dah keluar daripada perkataan mulut kita. Dan kalau perkataan itu dimurkai Allah, ia tidak menghalang Allah Ta'ala untuk murka pada kita sampai hari kiamat. Cuba bayangkan perkataan-perkataan yang dimurkai itu sampai pula ke orang. Orang nyebut, orang panjangkan. Macam mana pula jariah buruk kita pada Allah Ta'ala. Satu perkataan yang kita keluarkan, contoh perkataan yang buruk, yang kita rasa kita dah rahsia dah, kita buka antara dia dengan kita dua dalam bilik misalnya, atau kat mana-mana tempat yang kita sangka dia takkan tersebar dah, tapi perkataan itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah tetap murka pada dia sampai hari kiamat. Kalau tersebar, na'udzubillah min zalik. Alangkah besarnya risiko sepatah kalimah, alangkah besarnya dosa yang diakibatkan oleh lidah yang celupar, mulut yang jahat dan selalu berbual kosong dan berseronok-seronok mendedahkan urusan peribadi manusia dalam rahsia-rahsia mereka. Kata musanya. Jadi jaga perkataan. Itu sebab Nabi pegang lidah seorang para sahabat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan memudah ataupun menjerumuskan kamu ke neraka Allah. Jadi jaga perkataan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi, kafa bil mar'i kadiban ay yuhdatsa bi kulli ma sami'a. Hadis riwayat Muslim. Cukup besar dustanya orang yang memberitakan segala apa yang didengar. Apa yang didengar semua diberitahu orang. Apa yang didengar semua disampaikan kepada orang lain. Kata Nabi, cukup besar dustanya. Kafa bil mar'i kadiban. Nak tahu orang tu pembohong, nak tahu orang tu pendusta, ialah dia ni jenis yang dengar dia sampai, dengar dia sampai. Patut kita dengar, kita, tapi kita filter mana yang kita rasa tak perlu nak sebar, tak perlu nak sampaikan, tak perlu hebohkan. Apatah lagi kalau melibatkan rahsia dan keaiban saudara semuslim yang lain.
Hadis riwayat Muslim. Jadi periksa dulu. Mesti ada ilmu dan keyakinan. Pastikan tabayyun berita tersebut, pastikan betul ataupun salah sebelum kita nak meyakini sesuatu berita itu. Apatah lagi zaman-zaman media sosial yang forward ni, yang apa nama itu, repost macam-macam. Itu pun kono jago. Nanti saham kita dapat. So besok ke akhirat, manalah datang dosa dan banyak-banyak ni. Tertibu je. Masuk, manalah datang dosa dia banyak. Rupanya dosa repost, dosa retweet, dosa share. Tak tahu apa nombor pun kita share tu salah. Sebab kita share tu tersebarnya benda-benda dusta. Ada satu orang pula bangun dekat akhirat, manalah datang pahala dia banyak-banyak ni. Manalah datang ni. Rupanya banyak pahala dia bersabar. Sebab apa? Sabar bila dia dapat berita, dia tahan diri dia daripada share. Dapat berita, dia tapis dulu. Mana yang betul-betul manfaat, mana yang betul-betul tidak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Allah, apatah lagi dan juga mendustakan saudara-saudara semuslimnya yang lain. Dia tapis. Rupanya banyak pahala. Ke akhirat banyak pahala sebab dia sembunyikan keaiban saudara dia. Dusta rahsia-rahsia rumah tangga orang lain disembunyikan. Kadang-kadang bila fikir balik, elok balik jadi macam dulu kan. Tak ada telefon. Kalau kat kampung tu, dalam satu kampung tu, daripada Kulu sampai Kili, semua tu satu family. Kalau ada kita ni anak buat salah, kat Kili tu, hujung kampung, sampai kat kita tu tak ada pun WhatsApp. Dia ada yang datang ngadu gitu, tengok anak kau, tapi dia dah marah dah anak kau tu. Dia dah cakap ke dia, besok dia cik beritahu ayah. Tu orang kampung kan. Dah elok dulu ni. Zaman sekarang ni pun macam-macam hal. Dulu kalau rasa malu tinggi dulu. Rasa malu tinggi, sekarang rasa malu dah tak ada dah. Orang budak-budak zaman sekarang kahwin pun dah tak nak. Malih nak kahwin, lekor dia cari duit, belajar pun dah tak nak. Macam-macam kan. Semua sebab terdedahnya dia dengan maklumat yang terlalu banyak di media sosial yang tidak ditapis. Di kita lah, peranan kita lah. Saya kat rumah tu bising, asyik bising. Telefon kan. Screen. Ponek dia. Ponek ada, polak ada. Kadang kena tahan kan. Jadi budak-budak anak-anak kita ni, dia baca buku pun dia balik. Cuba suruh dia baca buku, habis satu buku, satu kitab. Ambil satu buku, suruh dia baca. Sekejap dia tahan. Sebab apa? Dia dah biasa dengan segala benda copek. Nak baca pun sikit-sikit. Contohnya TikTok, boleh post berapa minit ni? 5 minit paling lama. Kalau yang record berjam-jam tu, mau dia nunggu? Tak mau. Share dulu dengan Syekh Nuruddin, talaki dengan Syekh Nuruddin. Apa nama kobeh kaki duduk, nak gorak takut orang kena marah depan Syekh. Habis kitab tu buat daurah kitab. Sekarang enggak mau nak itu. Duduk depan Syekh, talaki dalam lama sampai kobeh kaki. Mau dah susah kan. Macam mana tu tuan-tuan? Dan sekarang kalau belajar lama-lama sikit, duduk lama, study lama-lama, macam mana reaction ataupun reaksi anak-anak tu baca buku? Macam ni lah, saya baca buku satu-satu, saya baca buku. Kalau budak-budak muda, anak-anak kita macam mana lagi? Kau jam dia kan? Itu bangun. Itu kosan daripada media sosial kan? Itu perkara-perkara yang kita risau. Betul lagi kalau berita-berita itu tak apa lagi. Dia malih-malih tu boleh rotan kan, boleh disuruh kan nasihat. Ni dapat maklumat-maklumat yang tak betul. Maklumat-maklumat yang macam-macam. Orientalis lah, berita-berita yang tak dipastikan kesahihan dia. Ada anak saya baru ni, dia cerita pasal kiamat.
Kita nak kiamat dah ni, Alung nak mati dululah sebelum kiamat. Dia bolehlah kata dia nak mati dulu sebelum kiamat. Itu saya pun kata, kalau berlakunya kiamat di tangan, kata Nabi SAW, di tanganmu masih ada benih untuk kamu tanam, walaupun kamu tahu di depan kamu itu telah akan berlakunya kiamat, maka hendaklah kamu menanam benih itu dulu. Taruh kan tanam benih itu, walaupun sedang berlakunya kiamat. Maksudnya wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia tu kamu kena teruskan. Usaha kamu, ikhtiar kamu untuk dunia kamu kena teruskan. Sebab Allah pandang usaha kamu, walaupun sedang berlakunya kiamat. Ni ada orang kiamat dia tak nak beramal lah, dia dah malih sebagainya kan. Dunia ni dah kiamat, dia tak yalah kata kerja, kita kumpul ramai-ramai ke masjid. Jangan. Teruskan usaha. Sebab segala yang kita buat sama ada bersifat fitrah, itu semua ibadah. Itu buang air, tak payahlah buang air dah, tak boleh lah, kita fitrah manusia. Tak payahlah dah bersyukur-syukur dengan isteri, tak boleh lah kau syukur-syukur juga dengan isteri, sebab itu ibadah. Ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dengan harapan semua tu kita niat kerana Allah. Sedekah dia, buat baik dengan anak, bagi rezeki ke anak, dia sedekah. Kalau kiamat esok, bagi rezeki ke anak, suapkan dia makanan, bagi dia duit. Itu semua ada penilaian Allah Ta'ala. Tengok betapa adilnya Allah Ta'ala. Okey, jadi kita masuk sikit tentang memelihara rahsia sikit. Salah satu dari sifat-sifat Muslim yang sejati itu ialah dia memelihara rahsia. Rahsia ni yang paling susah ni kan. Dia tidak membuka rahsia orang yang telah memberi kepadanya amanah menyimpan rahsianya. Menjaga rahsia adalah tanda-tanda kelelakian seseorang, tanda kekuatan peribadi. Betul, strong character, kekuatan akhlak. Demikianlah sikap dan akhlak para pemimpin Islam dengan isteri-isteri yang mukminat, lantaran mereka telah merasai kemanisan iman, kemanisan Islam, dan telah menikmati hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri mereka. Menjelma akhlak Islam yang mulia dan tinggi, lalu menjadi adat tradisi mereka yang indah dan mulia. Subhanallah. Rahsia ni paling susah. Kalau orang suruh simpan rahsia, dia tengok contoh adalah seseorang tu tercerita kepada kita tentang rahsia dia. Apa-apalah rahsia dia, kaiban dia ke, kekurangan dia ke, kelemahan, tercerita. Dia tak sengaja. Bukan sengaja nak cerita. Patut benda-benda yang berkaitan dengan kaiban, kelemahan, nak mendapatkan khidmat nasihat ni kepada pihak-pihak yang berautoriti, yang ada ilmu, yang alim untuk dapatkan nasihat. Inilah kita manusia kadang-kadang tercerita. Bila dah cerita tu pun kita kata, alamak tercerita kat kau tolong jaga ya rahsia dia ni. Dengar tu rahsia, tercerita, minta tolong sembunyi rahsia kita pun kata insya-Allah. InsyaAllah. Macam mana cerita ke? Kalau kat kampung tu tersebar lagi cerita tu, kan? Datanglah setan, okey, kat telinga kau cerita yo aib itu, dia pun bukan baik dengan kau. Banyak buruk dia buat kat kau, baliklah biar dia. Dia pun macam-macam Allahu akbar. Betul lah Quran kata aduwwum mubin. Musuh yang jelas, yang nyata disebut oleh Al-Quran bukan manusia tetapi syaitan. Syaitan dia cari pelbagai cara untuk merosakkan hubungan silaturahmi, hubungan ukhuwah sesama muslim. Sungguh setan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak nipu macam mana setan? Kalau kasut ibadah kita yang paling handah, setan paling handah ibadah itu. Lebih handah pada malaikat. Nak pergi ke mana lorong tu, nak tengok kelemahan dia. Setan ni dia yang paling handah ibadah. Lepas tu dia menjadi makhluk terlaknat, paling dikutuk, yang terkutuk. Dia yang paling hebat ibadah, paling hebat taat pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada satu kelemahan yang sangat besar dia buat. Kemurkaan Allah Ta'ala, kederhakaan.
aba wastakbara. Dia ingkar pada Allah dan dia takbur, dia sombong. Itu paling besar kesalahan. Bersifat dengan sifat Allah mutakabbir. Hanya Allah yang layak bersifat sombong. Dia sikap sombong. Bila diarah oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Allah sebagai menghormati penciptaan Adam, tak nak dah. Sebab dia kata penciptaannya lebih mulia. Maka dia sosek, dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tengok macam mana setan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita jangan jadi macam dia. Macam mana pun kita buat salah, tak apa buat salah, buat dosa, jangan sombong dengan dosa. Pergi mohon kampunan daripada Allah. Buat salah dengan orang, jangan sombong dengan salah tu. Pergi minta maaf. Kalau rasa sangku buruk dengan orang, copek istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita bukan sempurna, kita makhluk Allah yang banyak dosa, banyak kelemahan. Tapi kita tahu bila kita lemah, kita harap Allah. Copek cari Allah. Istighfar copek. Buat dosa, istighfar copek. Taubat. Apakah bala yang paling besar pada diri seorang manusia ni? Bala paling besar pada diri manusia ni bukan sebab dia buat dosa dan maksiat. Itu bukan bala. Yang bala paling besar ialah bila dia buat dosa dan maksiat, dia tak ada langsung dalam hati dia rasa ingin kembali pada Allah. Itu paling besar. Itu paling besar lah tu. Tak ada lah tu. Hati dia dah hitam, Allah tak bagi dia petunjuk. Tapi selagi mana kita buat dosa, ada rasa nak kembali pada Allah, istighfar, nyosar dia. Ada rasa menyosar. Tandanya ada dapat irsyad daripada Allah, petunjuk. Maknanya Allah sayang. Copek-copek kembali pada Allah. Buat lagi. Summa astaghfar. Istighfar lagi. Istighfar lagi. Allah tidak akan jemu sehingga kamu jemu, kata Allah. Jangan jemu. Buat salah yang sama, istighfar. Buat salah yang sama, istighfar. Mohon ampun pada Allah. Walaupun salah yang sama, Ustaz. Ya, walaupun salah yang sama. Tauhid istighfar. Allah tidak akan pernah jemu sehingga kamu jemu. Jangan jemu. Okey? Jadi nanti kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Kita akan tengok bagaimana peristiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman Al-Affan menolak pinangan Hafsah disebabkan menjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kisah Anas bin Malik dengan ibu dia dan dia menjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala baik itu datang daripada Allah, kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu